Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Yohanes yang mempengerusikan diskusi kita pada petang ini. Rakan-rakan ahli panel Dr. Rosli Yaakob yang merupakan bekas Timbalan Pengarah Bank Negara, tuan lawyer kita, lawyer Haris Abdullah, yang banyak membantu Persatuan Anak Pendoktor Felda Kebangsaan, terutamanya injaksi yang kita buat, yang memang lawyer kita inilah yang bertanggungjawab, yang menyediakan sehingga menjadi isu yang besar apabila mahkamah memperakukan kepada pembatalan EGN pada 5 Januari yang lalu. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh pengerusi pada petang ini, dan saya nak flashback semula beberapa siri kegagalan yang berlaku di Felda ini, yang ada kaitan dengan sekali lagi statement daripada Perdana Menteri tentang durian itu. Dulu masa pendoktor Felda Cahaya Baru di masa itu, tanah mereka dijual kepada pemaju. Bahasa yang disebut oleh Menteri Besar Johor waktu itu pun sama juga dengan bahasa yang digunakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Masa itu Menteri Besar Johornya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata bila Felda Cahaya Baru itu dibangunkan dan kerajaan negeri telah bersetuju untuk melupuskan Akta GSA dan juga tanah reserve Melayu yang berada di bawah kuasa kerajaan negeri, bagi membolehkan tanah itu dibangunkan. Muhyiddin Yassin menyebut bila tanah itu dijual, penduduk Felda akan dapat 2 untung, sebab mereka akan dapat 1.3 juta lebih. Itu bahasa daripada Muhyiddin Yassin. Itulah juga bahasa yang digunakan oleh Tan Sri Muhammad Taib ketika beliau nak buat hal yang sama seperti Cahaya Baru. Bezanya Sungai Buaya itu dia terkemudian setahun daripada Felda Cahaya Baru. Maknanya kalau hari ini Felda Cahaya Baru dia telah ditipu selama 19 tahun, maknanya penduduk Sungai Buaya itu kena tipu 18 tahun. Kalau Felda Cahaya Baru dijanjikan 1.3 juta, bagi Sungai Buaya dijanjikan 1.1 juta. Tapi yang penting dua-dua tu nak jadi jutawan lah. Itu yang disebut sebagai durian runtuh oleh kedua-dua menteri besar. Seorang Muhyiddin Yassin, seorang Muhammad Taib. Cuma yang terselamatnya 3 Felda yang berdekatan di Sungai Buaya. Sebab dia nak buat tu satu package, semua Felda dekat Hulu Selangor. Felda Sungai Buaya, Felda Sungai Teni, Felda Gedangsa dan Felda Suharto. Tapi dia nak jadikan Felda Sungai Buaya sebagai model projek. Nak tengok kalau Felda Sungai Buaya berjaya, dia akan diikuti oleh 3 lagi Felda kemudian. Sebab itu bila keluar dalam surat khabar TV baru-baru ini tentang Sungai Teni yang mendedahkan bahawa bila mereka dikeluarkan daripada Felda, mereka menderita selama 10 tahun sebelum dibawa masuk semula ke dalam Felda. Saya nak sebut pada tuan-tuan petang ini, mujurlah bagi ketiga-tiga Felda ini mereka terselamat. Sebab apa mereka terselamat? Sebab pembangunan di Felda Sungai Buaya itu gagal. Itu mujur. Kalaulah Felda Sungai Buaya itu mungkin dia agak berjaya pada peringkat awal seperti Lamu Johnson, saya yakin ketiga-tiga Felda iaitu Sungai Teni, Suharto dan Gedangsa akan mengalami nasib yang serupa seperti Felda Sungai Buaya dan Felda Cahaya Baru. Mereka terselamat walaupun mereka itu telah dikeluarkan daripada reserve lain. Tiga-tiga Felda tu dan dikeluarkan tu.
satu package dengan Sungai Buaya. Itu isunya. Dan saya nak kaitkan apa yang berlaku dengan nasib peneroka ini sama juga dengan nasib peneroka ketika ini. Saya kiranya penyenarai ini menjadi kenyataan. Ini dia punya risiko besar yang sedang berlaku. Tadi telah didedahkan sebahagian oleh Dr. Rosli. Dan ini bukan satu perkara main-main. Tadi Dr. Rosli sebut dari sudut fakta, angka. Dan tuan-tuan sendiri sebagai peneroka kena faham. Hari ini pun ada anak peneroka. Selama ini, bila Felda mempunyai lebih kurang pendapatan 2.5 bilion dan mereka belanjakan 1.98 bilion lebih kurang, dia termasuk membayar 23,000 gaji kaki tangan. Nak bayar gaji kaki tangan Felda pun setahun mereka kena sediakan lebih kurang 500 juta. Sebahagian besar ni perbelanjaan itu ialah kerana mereka nak bayar gaji kaki tangan Felda. Maknanya isu penyenaran ini bukan saja isu peneroka, bukan saja isu anak peneroka, dia termasuk isu masa depan 23,000 kaki tangan Felda. Sama ada kaki tangan yang proper atau kaki tangan anak-anak syarikat. Yang keduanya, anak-anak peneroka. Anak peneroka selama ni dapat gelanggang futsal, gelanggang bola, dapat dewan, mungkin peruntukan untuk sosioekonomi dan pembangunan usahawan, ada tuition percuma, program-program rekreasi yang sebahagian peruntukan itu daripada hasil pendapatan sediaannya. Bayangkan kalau pendapatan Felda defisit begitu besar, bagaimana Felda nak menyediakan peruntukan untuk program anak muda? Sekarang ini pun saya mendapat maklum balas daripada majlis beliau Felda di peringkat rancangan. Semua peruntukan yang sepatutnya mula disalurkan pada tahun ini dibekukan. Dia dah mula beku dah. Dia stop, tunggu penyenaran. Maknanya bila nak tunggu penyenaran, tuan-tuan, masa depan anak-anak muda di Felda akan menjadi semakin gelap. Sebab itu pelan penstrukturan semula Felda dimasukkan dalam pelan penstrukturan, di mana dimasukkan nombor 3. Apa ditulis di situ? Peranan untuk program sosioekonomi dan pembangunan belia akan dikaji semula. Itu tajuk dia. Dan huraian dia kata maksud dikaji semula bergantung kepada pendapatan Felda. Artinya kalau pendapatan Felda merosot begitu jauh, saya boleh bayangkanlah apa berlaku kepada kegiatan anak muda di tanah-tanah rancangan Felda. Artinya mereka mungkin sudah tidak ada lagi peruntukan. Bila tidak ada peruntukan, mungkin selepas ini anak-anak muda nak minta bajet untuk program itu, aktiviti ini, program ini, saya fikir akan menjadi satu masalah besar yang akan dihadapi oleh orang muda. Jadi kalau begini keadaannya, dalam keadaan orang muda ketika ini pun dah bermasalah. Mereka nak dapatkan rumah generasi kedua, walaupun dia punya kawasan dah dibersihkan. Saya melawat banyak tempat, mereka tunjuk dekat saya, oh ini tapak rumah generasi kedua. Ada yang tapak rumah generasi kedua dah 10 tahun dah. Dah semak samung dah. Minta lagi duit kepada anak muda yang kononnya diberikan tapak ini. Minta duit lagi. Minta RM100, RM200 nak bersihkan kawasan ini. Sebab kalau tak bersihkan, bila semak jadi tempat babi-babi duduk di situ. Jadi dia akan menyebabkan bila babi duduk di situ, dia berkeliaran di tengah-tengah rancangan Felda. Sebab apa? Kawasan perumahan generasi kedua yang digazetkan itu, dia merata-rata tempat. Mana ada tanah kosong, itulah yang dia ukur. Jadi bila letak kadang-kadang depan warung, tepi rumah peneroka, bila kawasan itu semak samut, akhirnya jadi sarang ular, sarang babi dan sebagainya. Bila komplain datang, maka JKK minta duit lagi dengan anak-anak peneroka untuk bersihkan. Bayangkan 10 tahun berapa kali mereka minta duit nak bersihkan kawasan itu. Sedangkan rumah generasi kedua abu pun tak ada. Tak nampak bayang pun bila rumah ni nak didirikan. Itu dalam keadaan
Felda mempunyai pendapatan 2.5 bilion. So kalau pendapatan Felda dah berkurangan sebagaimana disebut oleh Dr. Rosli, mana mereka nak cari duit? Saya boleh istilahkan dengan unjuran pendapatan, perbelanjaan dan defisit yang ditanggung, saya boleh katakan mustahil rumah generasi kedua boleh didirikan. Dia dah jadi mustahil. Bila mustahil, apa akan jadi kepada tanah-tanah kosong yang anak-anak mereka nak dapat tanah kosong ini melalui undian ini, mereka bayar dia punya premium dia, bayar cukai dia. Seorang anak mereka bayar antara 3,000 hingga 6,000 ringgit seorang. Jadi mereka dah bayar lah. Saya tak tahu di Bera, tapi kalau setengah-setengah tempat lain saya dibawa dah bayar. Lebih mana lagi, satu felda namanya felda air hitam. Felda air hitam ni mudah saja. Kalau kita keluar highway tol air hitam, lebih kurang dalam sekitar 2 km sampai felda air hitam ni. Felda air hitam ni tuan-tuan, dah 10 tahun dah dijanjikan tanah ni. Dah bayar duit dah. Rata-rata bayar 6,000 ringgit seorang. Bila digasak-gasak, dia panik. Dia minta pejabat tanah dan galian keluar untuk datang cek balik semua tanah-tanah ni. Bila pejabat tanah datang nak ukur, dia terkejut. Pelan yang diberikan, yang konon diukur, dengan apa yang nak dibuat oleh PTT tak sama. Bila tak sama, ada tanah lot kosong itu kena anjur rumah orang, kena bilik air rumah orang. Akhirnya pejabat tanah kata, kami nak buat macam mana? Dan pelan ni kata dia tak ukur, nak muktamadkan dia punya kedudukan semua penerima lot tanah rumah ni. Akhirnya balik gitu saja. Dia kata kami tak boleh buat. Dan bila saya tanya, rupa-rupanya pemberian lot tanah ni dulu sebelum pilihan raya 2004 lebih kepada projek politik. Politik untuk mendapat undi anak-anak mereka bagi mengundi Barisan Nasional. Maknanya tuan-tuan di sini, dalam keadaan yang pendapatan Felda sebelum penyenaran ini pun 2.5 bilion, mereka tak boleh nak tunaikan harapan orang muda yang dapat tanah, nak buat rumah dan sebagainya. Kita boleh dapat jangkakan apa yang berlaku selepas penyenaran ini. Saya nak sebut juga dalam kesempatan pada petang ini, yang tadi Yohanes sebut tentang durian runtuh. Di mana mereka nak cari durian runtuh? Felda sebenarnya hari ini tak ada duit. Daripada zaman Raja Alias serah Batan kepada Tan Sri Yusof Noh, tak lama kemudian Najib Tun Razak jadi Menteri Felda bila dia jadi TPN. Daripada 2004 hingga 2009, pendapatan ataupun reserve tunai Felda daripada 4.08 bilion telah merosot tinggal 1.35 bilion. Itu pada tahun 2009. Maklumat akhir yang saya dapat, reserve tunai Felda sekarang ini tinggal 600 juta ringgit. Mana 2011 tinggal 600 juta. Sebuah organisasi yang nak urus 1.6 juta warga Felda, duitnya tinggal 600 juta. Kita boleh bayangkan duit yang sekecil itu, bagaimana dia nak jaga, nak urus 1.6 juta warga Felda. Di mana duit yang mereka nak cari dengan tinggalan 600 juta ringgit. Dan memburukkan keadaan, mereka pinjam pula dengan KWSP. Mereka pinjam pula dengan KWSP. Pinjam dengan KWSP 6 bilion. So sekarang bila 6 bilion, kalau mereka nak pulang balik pada KWSP, bayangkan mungkin kalau unjurannya sebulan sekali ke setahun sekali, kalau mereka nak pulang balik pinjaman, saya fikir yang 600 juta sekarang ni pun duit ni pun dah tak ada. Bila duit tak ada, Felda nak survive macam mana? 6 bilion pun kita tak tahu dia buat apa. Yang duit 6 bilion tu dia pinjam, kita tak tahu duit tu dia buat apa. Sampai hari ini kerajaan mendiamkan diri ke mana wang itu pergi.
Jadi kalau Parti Keadilan Rakyat sebut Felda bankrupt, tuan-tuan boleh istilahkan sendiri, boleh tafsirkan sendiri, betul atau tidak apa yang disebut oleh akhbar Suara Keadilan bahawa Felda telah bankrupt. Kalau Felda tak ada duit, mereka nak bagi dua runtuh dengan apa? Sebab itu saya dedah sikit pada petang ini. Inilah antara punca kemelut dalaman berlaku dalam KPS dengan lembaga pengarah Felda. Bila nak bagi dua runtuh, ni mesyuarat ni antara KPS dengan lembaga pengarah Felda. KPS tanya dengan Tan Sri Isa, nak bagi dua runtuh ni dengan apa? Dengan apa nak bagi dua runtuh ni? Dan tanya dengan Isa Samad, berapa anggaran nak bagi? Isa Samad sebut lingkungan 10 hingga 20 ribu, 10 hingga 15 ribu setiap program akan dapat. Nak bagi macam mana? Kalau nak bagi lamsam tak boleh. Macam mana kalau Dr. Rosli ada saham dalam KPF, sahamnya nilainya 1000. Lawyer Haris saham dia 50,000. Saudara Yohanes ada 250,000. Mana boleh bagi lamsam? Takkan nak bagi lamsam? Tak ada. Orang ni saham banyak, orang ni saham sikit. Kena mengikut berapa jumlah saham yang ada. Jadi kalau nak bagi Dr. Rosli berapa, nak bagi kepada Lawyer Haris berapa, disebutkan di situ mereka perlukan sekurang-kurangnya 1.2 bilion untuk bayar duran untuk satu. So mana nak cari 1.2 bilion? Tiba-tiba Isa Samad dia beritahu kepada bot KPN, duit KPN kalau dia kata. Bila dia sebut begitu, ada seorang bot bangun, dia sebut depan Isa Samad. Ini saya dedah sebagai satu contoh kemelut dalaman. Dia apa? Kepala otaknya. Dia sebut pada Isa Samad, kepala otaknya dia. Dia kata sekarang ni modal share KPN 1.46 bilion itu modal share.